kaya harta. Dan yang kedua, kaya jiwa. Kaya ni dua macam. Kalau kita tiga lah. Satu lagi, kaya roti. Dia ada tiga. Okay. Satu dia kata kaya harta. Duit ada. Satu lagi, kaya jiwa. Duit tak ada pun, jiwa tenang. Jiwa tentera. Ada orang dapat dua-dua. Harta pun ada, jiwa pun tenang. Ada orang dapat satu aja. Jiwa tenang, tapi duit tak ada. Tapi jiwa tenang. Macam-macam orang. Dia kata maka kaya harta itu tiada menyenang ia akan hati sekali-kali. Sebaliknya dia kata kebanyakan orang yang kaya harta, hati tak senang. Bila harta banyak, hati tak senang. Sungguh pun boleh mencapai segenap perkara, kesedapan dunia dan lainnya dengan harta itu, namun tiada senang hati dengan kaya harta itu kerana ia memberi bimbang akan yang empunyanya. Dia jadi masalah lain pula dah. Bila kaya ni dia jadi payah pula. Saat lagi kawah masuklah rumah. Duit tak ada disimpan. Dia jadi kalut kotor pula. Sayyidina Ali ada sebut. Sayyidina Ali kata al-ilmu khairun minal mal. Sayyidina Ali kata ilmu lebih baik daripada harta. Dia kata al-ilmu yahrusuk. Ilmu dia jaga kamu. Tapi Sayyidina Ali kata wa anta tahrusul mal. Tapi harta kamu kena jaga dia. Sayyidina Ali ni orang-orang alim, orang-orang yang hebat-hebat tuan-tuan, dia bercakap sikit aja. Tapi hak sikit tu sampailah orang boleh sebut sebagai kata-kata hikmah. Boleh tulis di dinding pula lagi. Senang aja dia kata al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Tuan-tuan, kita tinggal anak-anak yang berilmu. Lebih baik kita tinggal harta berketik-ketik ke anak-anak kita. Kita tinggal anak-anak kita, anak-anak yang berilmu, dengan ilmu tu, insya-Allah dia boleh hidup dalam dunia ni dan insya-Allah dia dapat kebahagiaan akhirat. Pasal ilmu ada kat dia. Tapi kalau kita tinggal harta kat dia, adik-beradik duk lawan cangkui harta berkelahi putus silaturahim habis semua. Melingkup keluarga kita. Maka Sayyidina Ali kata al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Pasal apa? Pasal al-ilmu yahrusuk. Ilmu dia jaga kamu. Kita nak buat benda salah, kita ingat ni aku duduk mengaji, duduk abang kata tak boleh tersabar. Ilmu jaga kita. Ilmu yang ada kat kita, dia jaga kita daripada buat benda tak boleh. Tapi Sayyidina Ali kata wa anta tahrusul mal. Tapi jaga baik-baik. Kalau ada harta, hang habis masa duk jaga harta. Sungguh macam yang Sayyidina Ali kata. Seperti bimbang, takut harta habis. Ni pun satu penyakit. Orang ada harta, duk takut. Ni baru duk ada 500,000 ni. Susah hati. Susah hati, 500,000 susah hati apa? Orang ada RM500 pun boleh duduk senyum mana elok. Dia ada 500,000, dia susah hati. Masalah. Kawan saya pula dia kata, Ustaz, dia kata, masalah tak apa Ustaz, kita boleh selesai. Kalau masalah ni masalah betul. Dia kata, ini tak boleh selesai. Apa pula, dia kata, masalah tak apa, dia kata, boleh selesai. Kalau main duk abang masalah yang ni lari bang, tak boleh selesai masalah ni. Saya kata serupa lah, masalah kan sama aja. Tak boleh selesai. Bagi setengah orang tak boleh selesai. Nak selesai, ubat dia agama. Nanti aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka takut dia harta dia habis. Dan bimbang dengan menambah-nambahnya dan menokoknya. Dia duk bimbang macam mana nak pergi tambah lagi duit ni. Tahun ni aku tak masuk dalam 100 orang kaya dalam dunia. 100 orang kaya dalam Malaysia. Aku tak masuk. Tahun depan kalau boleh masuk cantik. Dia duk kata tahun depan kalau boleh masuk, tak tidur malam dia. Dia tambah dia. Begitu. Maka selagi banyak, selagi sedap mau tambah. Maka tidak lepas daripada bimbang hati kepadanya. Takut akan binasa dan takut rugi. Dan sebanyak mana datangnya harta sekalipun, tiada rasa kaya harta. Mau dan tamak setiap waktu dengan sebabnya itu. Sentiasa duk tamak dengan sebab harta ni. Maka sudahlah jadi segala waktu itu habis diambil oleh berbimbang dengan dia. Dan ada pun kaya nafsu ataupun kaya jiwa, dia kata iaitu ada pada nafsu itu lapang dan cukup pada dengan barang yang ada di dalam tanganmu. Sekira-kira engkau itu mendapat mencari 3 kupang sehari ataupun 5 kupang sehari ataupun lebih ataupun kurang, maka jadi rasa cukup dan pada kepadamu dan rasa puas rasanya. Ni contoh 30-70 tahun dulu. Kitab ni tulis 70 tahun dulu. Ni kita duk baca ni, Syekh Idris Al-Marbawi tulis 70 tahun dulu. Lah ni ada 2003 tolak 70. Tahun 30-an.
tahun 1930-an. Jadi itu sebab dia buat contoh. Dia kata kalau sekiranya dapat 3 kupang sehari, 5 kupang sehari cukup. Dia kata, lah tak cukup 3 kupang kan. Jadi jangan pula dia kata, ya kau pula 3 kupang cukup. 3 kupang 70 tahun dulu. 3 kupang 70 tahun dulu. Tu saya sembang lah. Tanya orang tua. Nah, orang tua duduk dalam pun tak tahu cerita. Pasal masa tu dia duduk pakai lampin ni. 70 tahun dulu. Nak kena tanya orang tak ada lah ni lah. Baru dia boleh cerita. Satu duit tu pun besar kan. 3 kupang, 5 kupang. Oh. Macam RM70 sehari lah. Kan? Itu ceritanya. Jadi dia buat contoh ni sesuai dengan zaman dia tulis kitab ni lah. Dia kata kalau kita dapat RM30 sehari, Alhamdulillah. Dapat RM50 sehari, Alhamdulillah. Banyak mana Tuhan bagi, Alhamdulillah. Dia kata. Dan tidaklah dia menjadi bimbang dan jadi susah hati. Walau sedikit pun pada kira-kiranya. Tetapi senang, selesai hatinya. Tiada tamak dan tiada halubah. Banyak ni Tuhan bagi kat aku hari ni, Alhamdulillah. Cukup. Maka apabila ada seseorang yang demikian itu, lapang hati dia. Orang yang rasa cukup dengan apa yang Tuhan bagi, hati dia lapang. Dan luah peluangnya yang boleh diisinya bagi yang ibadah. Bahkan semua peluang jadi peluang ibadah. Bukannya peluang menghimpun dunia dan berkira bicara dengan dunia. Dan demikian itulah dikehendaki oleh syarak kita. Dan kemudian tu muka surat berikut tu dia duk cerita pasal itu semua sekali lah. Dia duk ulang benda yang sama. Tonton tengok hadis saya muka surat sebelah tu. Saya nak baca hadis dia saja. Muka surat 118 hadis dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqul ya ibna Adam tafarragh li'ibadati amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka wa illa taf'al mala'tu yadaka syughlan wa lam asudda faqrak. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi bahwasanya Allah Taala berfirman hadis qudsi Tuhan kata wahai anak Adam bersungguh-sungguhlah kamu pedulikan bagi ibadatmu. Tuhan kata wahai manusia sungguh-sungguhlah bila buat ibadat. Bila buat ibadat sungguh-sungguh. Yakni hendaklah kamu sungguh-sungguh beratkan ibadat dan berkhidmat kepada Allah. Sungguh-sungguh beratkan hati kita untuk nak khidmat pada Allah. Tentu kita nak khidmat pada Allah tak payah beritahu ke orang. Kita buat benda kecil orang tak tahu pun tak apa. Allah Taala tahu. Ya. Kalau kita perlu buat nak bagi orang tahu dengan tujuan nak bagi semangat kepada orang lain, suruh pakak-pakak buat sama itu tidak salah. Kita pumpang pun kadang-kadang kita muhasabah balik tak ada apa benda kita buat. Tak ada pun. Selain daripada tidur ribut meja kedai kopi, tak ada apa sumbangan yang kita buat. Kita sendiri muhasabah diri kita, apa benda yang kita buat untuk agama ni? Apa benda? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berkhidmat kepada Allah, dia kata. Dan berhamba diri dengan menjunjung apa suruh Allah dan menjauhkan apa tegahnya. Tuhan suruh, wahai manusia buat benda ni, khidmat kepada Allah. Janganlah kerja dunia dan berbimbang dengan kesedapannya itu duduk di dalam perutmu. Jangan hari-hari duduk fikir nak cari kesenangan dunia. Jangan macam tu. Dia kata. Kalau sekiranya kamu jaga benda-benda macam ni, Tuhan kata tafarraq li'ibadati amla'u sadraka ghinan. Kalau kamu lapangkan masa untuk beribadat kepada aku akan penuhkan dada kamu ghinan dengan kaya jiwa. Wa asudda faqrak. Dan juga aku akan tutup daripada kamu kefakiran kamu. Tuhan akan bagi kita jadi manusia yang rasa cukup. Wa illa taf'al mala'tu yadaka syughlan. Kalau kamu tak boleh buat macam tu, kamu tak boleh bagi keutamaan kepada nak berkhidmat kepada Allah, aku akan penuhkan tangan kamu dengan syughlan, dengan masyghul, dengan sibuk tak habis. Tak tahu apa benda, kalut sedia. Walam asudda faqrak, dan aku tak tutup kepada kamu kefakiran kamu. Kamu akan jadi manusia yang fakir sampai bila-bila. Kata dia itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk satu tajuk. Dia kata bab ma jaa fil barakati fit ta'am. Lepas ni kita akan tengok satu tajuk iaitu bab yang menerangkan tentang keberkatan makanan. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanallah.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله